warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Din, maka saya merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa di mana juga diwajibkan kepada umat terdahulu, semoga kamu beroleh ketakwaan. Jadi kalau kita lihat matlamat diwajibkan seorang itu untuk melakukan puasa ialah untuk mencapai tahap takwa. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, khususnya kita ahli-ahli gerakan. Sudah tentulah sifat takwa ini adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita kehendaki, apalagi semasa kita berada dalam bulan Ramadan ini. Jadi di sana ada beberapa tanda lah ataupun disebut indikator yang menunjukkan seseorang itu telah mencapai tahap takwanya. Seperti mana yang telah disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 4 perkara. Ada 4 perkara untuk menjadi kayu ukur seseorang itu mendapat sifat takwa tadi. Pertama disebut al-khawfu minal jalil. Yang keduanya al-amalu bitanzil. Yang ketiganya ar-ridha bil qalil. Yang keempatnya al-istihdad liyaumir rahim. Yang pertama, kalau kita tengok, Sayyidina Ali menyebut al-khawfu minal jalil, maknanya rasa takut kepada Rabbul Jalil, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada ciri orang bertakwa, mesti kena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza kita takut kepada Allah dan kita takut kepada manusia ataupun binatang buas, dia berbeza. Kalau manusia, kalau binatang buas, kita menjauhi mereka. Tetapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah mendampinginya, hendaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditentukan dan kita meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan itu. Ya, apalagi kita berada dalam bulan Ramadan ini, jadi kita mestilah mendampingi Allah Subhanahu wa taala dengan serapat-rapatnya, dengan kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu solat, puasa, kita zakat, kita haji, dan sudah tentulah mengucap kelima syahadah ini adalah merupakan rukun yang pertama yang perlu kita kena berbahuri dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tengok sembahyang kita mesti tunaikan yang wajib dan juga yang sunnah. Dan sekarang ini kalau bulan Ramadan, adalah kita nak kena melaksanakan solat sunat tarawih selain daripada solat-solat lain, di mana kita qiyam, kita sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang kita sembahyang tasbih dan sebagainya. Dan kalau kita tengok rukun Islam yang kedua pula ialah kita berpuasa. Sekarang ini kita sedang melaksanakan puasa wajib
iaitu puasa bulan Ramadan, dan kita juga disyorkan supaya melaksanakan ibadat puasa yang sunat, contohnya setiap Isnin dan Khamis, dan juga pada setiap 3 hari sebulan, iaitu pada hari-hari putih ataupun Ayyamul Bid, hari 13, 14 dan 15 setiap bulan. Maka adalah kita kena melaksanakan ibadat-ibadat sunat itu. Kemudian zakat. Zakat selain daripada zakat fitrah yang diwajibkan kepada kita, maka kita juga seharusnya mengeluarkan ataupun sewajibnya mengeluarkan sebahagian daripada harta kita jika cukup haul dan cukup pada nisabnya. Jadi itulah rukun Islam yang ketiga, dan yang keempat dan yang kelimanya ialah haji. Haji pun kita kena wajib, kita kena laksanakan, dan kita kalau tak cukup kewangan, kita boleh menyimpan bermula daripada sekarang. Jadi itulah 5 rukun Islam yang wajib kita kena tunaikan, kerana kita meletakkan bahawa takut kepada Allah itu adalah sesuatu yang penting dengan kita melaksanakan ibadat-ibadat wajib dan sunat. Kemudian yang keduanya, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali, untuk mencapai tahap takwa ialah al-amalu bit-tanzil, maknanya kita beramal dengan Al-Quran Karim, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, iaitu kita membaca Al-Quran, kita kena faham Al-Quran, dan kita kena amal Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ini, kalau kita tengok banyak ayat-ayat yang menyeru kita supaya kita berlaku jujur, berlaku baik, tidak mencaci, tidak mencela orang lain, tidak mengeji dan mengejek orang. Jadi itu semua pun adalah antara kaedah ataupun cara-cara kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Begitu juga kita dilarang daripada mengambil benda-benda yang haram, memakan benda-benda yang haram, seumpama bangkai, darah dan juga daging babi, contohnya walahmul khinzir, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, Jadi kita dilarang daripada memakan benda-benda yang kotor ini. Tetapi yang peliknya dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang kalau sebut daging babi, mereka sangat rasa jijik, Tapi kalau rasuah ni nampak tak berapa jijik, Ramai orang terlibat dengan rasuah kerana mereka merasakan benda itu tidak jijik. Sedangkan dalam Al-Quran pun Tuhan melarang kita makan rasuah, makan riba, di mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ila akhir ayat. Begitu juga tentang rasuah ini, Nabi SAW memberi amaran dengan sabdanya, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah adalah tempatnya dalam neraka. Jadi kenapa kalau kita lihat daging babi ini, orang Islam jarang sangat orang Islam yang mengambil daging babi kerana jijik, tetapi ramai orang Islam ini yang mengambil rasuah. Ini yang pelik kita, yang sepatutnya kita kena jauhi dan kita kena hindarkan. Dan apa-apa usaha ke arah untuk membasmi rasuah ini adalah kita kena sokong sepenuhnya, seperti mana kita menyokong mengharamkan daging babi, cuti dan sebagainya. Dan yang ketiganya, para sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ialah ciri-ciri orang bertakwa ialah ar-ridha bil qalil. Kita kena rasa reda dengan sedikit. Kalau usaha kita telah buat dengan ikhtiar yang penuh, tetapi kita dapat sedikit, maka kita reda lah. Dan kita kena ada dalam diri kita sifat al-qana'ah, rasa cukup, Jadi bukan tak boleh kita cari banyak, tapi kalau kita cari, kita usaha dengan cara halal, tak dapat, tak boleh banyak, maka kita reda lah dengan sedikit pun.
Tapi jangan pula oleh kerana kita nak banyak, kita menggunakan kaedah yang tak betul, cara yang haram, cara riba, cara rasuah, cara menipu dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah antara sifat orang-orang yang bertakwa ialah al-istibdad yaumir rahil, bersedia untuk menghadapi mati. Dan kita ini semuanya adalah bakal mati, maka kita kena bersedialah. Bersedialah sekadar mana yang kita termampu, yang kita boleh buat untuk kita berbekal di akhirat nanti, ya. Dan sebaik-baik bekal ialah takwa, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam puasa tadilah. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Jadi itu ciri-ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali tentang orang-orang yang bertakwa. Dan jika kita dapat memenuhi keempat-empat ciri ini, insya-Allah kita akan tergolong dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa yang hasil daripada puasa ini. La'allakum tattaqun. Menyentuh mengenai hari raya pula, sukalah saya selaku pengusaha wadah untuk menasihatkan rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, warga Wak negeri Kelantan ini, supaya kita perbanyakkanlah amal-amal ibadat ini. Dan puasa ini sebenarnya Allah wajibkan kepada kita, kemudian pada ini diberikan kegembiraan untuk kita menyambut hari raya. Maknanya hari raya ini seharusnya disambut oleh orang-orang yang melakukan ibadat puasa. Tapi kadang-kadang yang tak berpuasa itu lebih hebat menyambut ibadat hari raya berbanding dengan kita yang berpuasa ini. Maka oleh sebab itulah saya nasihatkan supaya kita semua jalanilah ibadat puasa dengan sempurna. Semoga kita mendapat takwa tadi, dan kita sambutlah hari raya dengan penuh gembira, mengikut cara yang diajar oleh agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-hari raya kamu dengan bertakbir, dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saya kira tazkirah ringkas daripada saya, ataupun tausiah ringkas daripada saya untuk sahabat-sahabat semua, khususnya warga Wak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.